Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan lihat tajuk Allah Maha Pembalas iaitu Al-Muntakim, bidang akidah tingkatan 4. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks muka surat 68. Di akhir pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah murid-murid boleh yang pertama menyatakan maksud Al-Muntakim, yang kedua menyatakan dalil nakli mengenai Al-Muntakim, yang ketiga merumuskan kefahaman mengenai nama Allah Al-Muntakim. Al-Muntakim bermaksud nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Allah akan membalas setiap perbuatan manusia yang ingkar terhadap perintahnya, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dalil nakli yang menunjukkan bahawa Allah bersifat Al-Muntakim dapat dilihat dari surah Al-Zuhruf ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntakimun. Yang bermaksud, maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap menyeksa mereka. Daripada sini kita dapat lihat pada perkataan muntakimun, Allah menyatakan bahawa Allah akan membalas dan menyiksa manusia-manusia yang ingkar akan perintahnya. Kefahaman mengenai Al-Muntakim. Yang pertama, Allah memberikan pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Ini dapat dibuktikan daripada firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 22 yang bermaksud, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa. Kenapa? Kenapa Allah mengatakan orang yang menolak peringatan Al-Quran akan diberi siksaan neraka? Kerana Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing manusia ke jalan yang benar. Jika manusia menolak Al-Quran, jadi manusia perlulah bersedia untuk menerima siksaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, Allah menimpakan azab dalam peristiwa aduhan, iaitu di mana kaum Quraisy ditimpakan dengan kemarau panjang kerana telah menolak dakwah Rasulullah. Firman Allah dalam surah Ad-Duhan ayat 16 yang bermaksud, dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan, iaitu pukulan yang besar. Sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya. Ini menunjukkan bukti dalam Al-Quran itu sendiri Allah dah tunjuk bahawa orang yang menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah akan menerima azab yang berat, sama ada semasa di muka bumi ataupun di akhirat kelak. Yang ketiga, Allah memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya, iaitu agama Islam, setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 47 bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutus sebelummu, wahai Muhammad, para Rasul kepada kaum masing-masing. Lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyiksa orang yang melakukan kesalahan ataupun mengingkarinya, dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami untuk menolong orang yang beriman. Baiklah, mari kita sama-sama cuba menjawab soalan berikut.
Berikan hujah anda berkaitan gambar di atas dan kaitkan dengan sifat Al-Muntakim Allah. Okey, kalau kita lihat rangsangan yang diberikan ini adalah berkaitan kemusnahan alam yang baru sahaja berlaku di mana murid-murid? Di Kedah baru-baru ini. Okey, ini adalah gambar kemusnahan alam. Okey, soalan nak apa? Soalan suruh kita bagi hujah. Okey, hujah berkaitan gambar dan kaitkan jawapan kita dengan sifat Al-Muntakim Allah. Okey, kita lihat contoh jawapan yang diberikan di sini. Okey, yang pertama, Allah Maha Pembalas menimpakan azab kepada hamba-Nya yang melampaui batas. Okey, melampaui batas ini dah merujuk kepada isi. Okey, untuk di sini apa? Okey, untuk di sini adalah kata hubung. Kita dah biasa buat dalam kelas kata hubung. Perlulah digunakan untuk menyambung antara isi dan juga huraian. Okey, kata hubung ada 5 iaitu senangnya kabus kan? K kerana, A agar, B bagi, U untuk dan S supaya. Okey, di sini kita menggunakan kata hubung untuk memberi kesedaran kepada hamba-Nya yang menolak kebenaran. Okey, menolak kebenaran ini dah menunjukkan huraian. Okey, kita dah dapat 2 markah. Okey, buktinya Allah telah menimpakan azab dalam peristiwa aduhan kepada kaum Quraisy. Okey, ini adalah huraian lengkap. Okey, markah yang ketiga. Oleh itu, kita hendaklah. Okey, ini adalah ayat yang perlu ditulis untuk jawapan bagi kesimpulan ya. Oleh itu, kita hendaklah yakin dengan kekuasaan Allah agar kita tidak lalai dalam melaksanakan perintahnya. Okey, kesimpulan. Jadi, jawapan murid ini telah mendapat 4/4. Okey, kita dah biasa buat. Ini adalah contoh soalan kebat. Okey, kalau kita tengok soalan kebat, selalunya apa? Kita rasa takut. Tetapi cara nak dapat markah paling mudah adalah tulis jawapan berdasarkan apa yang soalan mahukan. InsyaAllah dengan usaha, dengan latihan yang dilakukan secara berterusan, InsyaAllah kita akan mendapat kejayaan. Terima kasih.